hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para ejen-ejen kebenaran, pejuang kebenaran, moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan kurniaan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita hari ini, sehingga kita sampai tak terhitung banyaknya nikmat. Cuma kita hari ini yang jahil dalam menilai sahaja, menganggapi kekurangan nikmat. Sedangkan nikmat Allah Ta'ala ni tidak pernah kurang, walau sedikit, malah bertambah-tambah dari masa ke semasa. Sehingga kan Allah berfirman 31 kali dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat aku mana yang kamu nak dustakan? Lihat dengan keindahan alam, kejadian langit dan bumi seperti mana yang tertera di kaca skrin telefon masing-masing itu. Lihat bagaimana Allah jadikan alam begitu indah. Begitu juga Allah jadikan manusia begitu indah. Tetapi manusia gagal dalam mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Moga-moga kita hari ini menjadi makin lama, semakin hari semakin kita belajar, semakin kita memperhalusi akan kurniaan nikmat Allah SWT. Jangan sampai kita melakukan kekufuran, belum lagi dikira dosa-dosa yang lain. Dosa syukur saja, gagal bersyukur. Allahu Akbar. Kita minta jauh daripada perkara tersebut. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini. Seperti biasa, Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk istiqamah pada setiap malam untuk membahaskan tentang kajian kehidupan. Moga-moga Allah bantu kita, kuatkan hati kita, kuatkan tenaga kita, luangkan masa kita. Ada yang saya baca kadang tu, macam zuhur, kula zuhur tengah hari tadi, Ustaz, minta maaf, ngantuk, terlelap, terbabas, biasalah. Ini cabaran kita ni. Bila dah berlarutan, kita dah konsisten ni, kita akan tengok siapa yang berjaya berada di kegarisan penamat. Biasanya begitu, mula ramai, penghujung dia mula sikit. Macam tarawih. Mula ramai kan, bila dah nak hujung ni sikit. Macam tu, kita tak nak kita berkurangan. Kita cuba berazam untuk sentiasa berterusan. Niat, mohon pada Allah, mahu bersama dengan pengajian ini, insya-Allah. Khair. Alhamdulillah, bantu tag kawan-kawan yang lain, bantu sebarkan, ajak, invite masuk. Kita akan mulakan kelas kita, insya-Allah, pada pengajian malam ini. Alhamdulillah. Jadi pertama, perbetulkan niat. Kita niatkan apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah. Semata-mata untuk mencari ridha Allah. Tiada lain sebabnya, hanya untuk mencari ridha Allah. Ingat, itu niatnya. Inna a'malu biniat wa inna malikulli imri manawa.
kita dapat apa yang kita niatkan. Baik, jadi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan kita membaca Kitab Al-Fatihah dan selawat pada baginda Nabi SAW dan membaca Bismillah Nabi Khidir, Allah pemudahkan urusan kita pada malam ni, insya-Allah. Barakah kita mengaji ini, niatkan bahawa dengan mengaji kita belajar kuliah online ni secara istiqamah. Moga-moga Allah angkat seluruh permasalahan kita, insya-Allah. Tawassul dengan ilmu, tawassul dengan amal soleh namanya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Penting tu, betul ulang kaji, tak apa terlelap ustaz, tapi yang penting tengok balik ulang kaji, kerana pengajian ni bersambung-sambung. Jadi insya-Allah bersambung-sambung itu. Bila kata bersambung-sambung, maka ianya mesti tidak boleh ditinggalkan satu. Insya-Allah, mana yang belum tengok dari sebelumnya, buka balik kuliah, tengok balik, insya-Allah khair. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya teruskan pengajian kita malam ni, saya ada terbaca dan tengok ada sahabat-sahabat kita yang share tentang Bismillah Nabi Khidir. Daripada 5 jadi 4 tu. Bila kata dapat, yang kalau dapat daripada apa yang saya kongsikan itu 5. 5 Bismillah, bukan Bismillah 5. Bismillah 5 lain, 5 maknanya la ya'ti bil hasanati illallah. Ada yang share tu dengan si amalan-amalan tu, maknanya dia bertanggungjawab dengan apa yang diambil itu. Apa yang saya berikan bersandarkan apa yang saya dapat daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamu, dan ada dalam buku amalan. Jadi kalau nak ambil suatu amalan, pastikan sumbernya itu dan sampai maksud dia. Jangan bila saya kata sebut Nabi Khidir, kita pun search tengok mana amalan-amalan yang berkaitan dengan Bismillah Nabi Khidir. Lepas tu ambil, kemudian tak cukup, ada 4 je bacaan. Dia patut 5. Jadi tak sampailah maksudnya. Jadi perbetulkan dia, saya ada tengok ada yang share Bismillah Nabi Khidir tu dekat wall tu. Jadi kalau yang 4 tu tak ada kaitan dengan saya, ya. Saya nak berlepas kat situ lah. Dia kalau dengar daripada saya apa yang saya sampaikan, maka apa yang saya sebut itulah yang diamalkan. Kalau nak ambil daripada sumber lain, rujuk pada sumber itu. Kalau ikutkan 5. Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti bil hasanati illallah. Yang ni tak ada. Saya tengok yang ada share tu, yang ni tak ada. Yang ni la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini Bismillahirrahmanirrahim dan menjadi amalan kendiri untuk perawat-perawat sebenarnya, insya-Allah, yang dapat daripada almarhum Datuk Ismail Kamu. Memandangkan saya lihat benda ini manfaat untuk disebarkan, saya ambil satu petikan dan bahagian daripada Bismillah Nabi Khidir itu untuk disebarkan, sebab ada kaitan dengan syarahan ini. Ada kaitan dengan syarahan
bismillah, kalam basmalah. Jadi saya ambil lah. Boleh juga bismillah 5 tu bismillah syafi, bismillah wafi, bismillah ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak cukup yang lah tulis dengan snap tangan, picture, tak apa. Nanti boleh tengok balik live tu. Ada saya tuliskan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Semua itulah saya nak ingatkan yang itu saja. Supaya jangan ada penambah atau pengurangan apa yang kita bincangkan. Allahumma salli. Ya betul Ustaz, bismillah 5. Bismillah 5 itu bismillah Nabi Khidir beza ya Puan Umar Arif. Yang Ustaz Warizam tu bismillah 5. Yang apa yang saya bukan 5, saya bukan sebut bismillah 5, saya bagi tu ada 5 baris. Bismillah Nabi Khidir itu ada 5 baris, ada 5. Yang disebutkan bismillah 5, satu lagi bismillahirrahmanirrahim, bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu bismillah 5. Baik, kitab Lisanul Haq masih dalam proses lagi. Sama dengan hakikat kehidupan dengan ketiga. Ni saya tunggulah publisher kan. Tak apalah. Adapun kita sampaikan terus pengajian insya-Allah. Nanti kalau dah dapat kitab nanti kita boleh buat rujukan balik, tengok baca balik, mengimbau kembali apa yang kita syarahkan. Adapun sebenarnya kalau perhatikan baik-baik, setiap kali kita syarah kita akan berkembang ilmunya. Walaupun kita dah pernah kaji dan kita baca balik, dia akan berkembang ilmunya. Itulah makam ilmu. Makam ilmu itu dia tidak berhenti pada satu keadaan saja. Dia mesti berkembang dan berkembang dan berkembang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya buat wallpaper bismillah Khidir tu. Alhamdulillah Tuan Muhammad Syarifuddin. Silakan. Baik ya Cikgu Maya, macam mana keadaan? Okey. Amalkan bismillah itu insya-Allah. Satu, keduanya yang penting intinya. Ustaz buat posting kami boleh share. Saya jarang buat posting amalan-amalan gitu Tuan Iluran Liam. Saya biasa kalau amalan itu dalam kuliah online. Siapa dapatlah. Ataupun siapa dengar balik dapat. Saya tak ada ambil caption dalam certain amalan dan saya share dekat wall. Memang bagus, cuma saya tak nak amalan itu tergantung, itu saja. Macam saya ada share tentang Bismillah Ismul Azim. Bismillah tentang Ismul Azim, nama Allah. La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardzul jalali wal ikram. Ada yang minta saya tulis, tapi dengar balik itu lamalah tu, ada yang awal dulu. Biar ada effort, ada kemahuan itu nak mencari mendengar satu-satu mana ni yang minit ke berapa ni Ustaz. Nampak? Biar kita dengar keseluruhan, kita tak nak ambil potong share. Nanti sekarang tak sampai maksud. Semakin pulih, alhamdulillah Cikgu Maya, tiada ada mudarat pada penyakit yang sedang dilalui. Mudarat hanya pada Allah. Sambung. Tiada ada manfaat pada ubat, manfaat itu hanya daripada Allah. Ya Allah, manfaatkanlah ubat ini supaya menjadi asbab penyembuhan. Kemudian baca amalan tadi, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan alhamdulillah. Ada yang kan semalam doakan saya, alhamdulillah. Itu antara amalan yang saya biasa gunakan lah. Dipanggil dengan kita memahami apa yang kita sampaikan dengan kefahaman, insya-Allah dengan jadual yang padat, dengan segala urusan yang perlukan penglibatan fokus yang tinggi, dengan amalan-amalan yang melibatkan kefahaman begini, subhanallah banyak fadilatnya yang Allah telah berikan. Inilah hasilnya insya-Allah. Jadi sebab itu Allah berikan kekuatan untuk menzahirkan ketaatan yang semua dari Allah. Haza min fadli rabbi. Baik, terima kasih pada yang berbicara. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kajian yang semalam kita sentuh. Jangan muliakan benda yang Allah laknat. Baik, sekarang ni kita masih syarahkan dalam kitab Lisanul Haq dan kita dah sentuh tentang kalam ta'zim. Hidup ni tuan-tuan, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Ta'ala, Allah bagi mulut ni mulut ni jangan buat pasal. Jangan cakap kok sedap suka, jangan orang kata apa, tak apa mulut laser. No. Orang mengaji tak ada istilah mulut laser. Habis Ustaz, yang Ustaz cakap tu sampai orang terasa itu bukan mulut laser. Itu hakikat kebenaran. Kulil haq, berkata benar walaupun pahit.
memang bila kita sebut kebenaran, bila orang tu tengah sakit, dia menjadi ubat. Peritlah sebab dia tengah sakit. Bukannya mulut yang menyakitkan. Ini tak ada apa-apa isu menyakitkan orang. Menyakitkan pelilah, dengkilah, cakap yang macam-macam yang bukan-bukan. Tak mau. Mulut ni letakkan balik. Kalam, apabila Allah bagi kita berkata-kata, kata yang paling tinggi di sisi Allah adalah ta'zim, besarkan Allah. Letak tu. Letak itu nyata. Kalam ta'zim. Yang ni Allahu Akbar. Ingat. Dan kita, kalau kita lihat, yang mana yang bakal dapat anak, yang mana ada dapat anak buah ke, kan? Lahir-lahir dia memang disunatkan. Azan di belah kanan, qomat di belah kiri. Nampak? Ustaz, nanti saya betulkan balik. Saya dapat sebelum ni pun 4 juga. Dapat daripada mana? Tak ada masalah lah Puan Nuris. Maksudnya dapat sebelum ni daripada mana 4 tu silakan. Silakan. Cuma setelah saya kongsikan Bismillah bi Khidir tu ada 5. 5 baris. Kalau dia dapat 4, amalkanlah 4 tu daripada mana ambil. Tak ada masalah. Baik. Jadi, berbalik tadi anak tadi. Jadi, kalimah yang dengar pertama di telinga ini, bayi yang baru dilahirkan itu adalah takbir, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Yang dengar masuk dalam telinga itu malah yang menghidupkan kembali hati di saat keluar di bumi ini adalah kalam takbir, ta'zim. Dan bila kata Allah, bila sebut kalam, antara ciri kalam ta'zim ini adalah dia meyakinkan, membuat hati kita jadi kuat. Kan kalau nak berperang kan takbir, Allahu Akbar. Wah, dia akan bergerak. Takbir, Allah. Dia akan membuat hati kita bangkit. Jadi yakin, bukannya makin ragu, makin bimbang. Sembang bikin bimbang, simbang nak buat orang tumbang. Ini semua kalam-kalam yang merosakkan. Kalau nak sembang, nak menumbang orang, nak cantai orang dia kerja. Nak kondem orang. Kalau berkata-kata bersandarkan ta'zim Allah, dia tidak akan kondem siapa-siapa. Dia tak akan menghina siapa-siapa. Dia akan membesarkan Allah dalam setiap perkara. Contoh, setiap apa yang berlaku pada setiap makhluk, kejadian yang nampak, kita akan nampakkan Allah Maha Hebat. Hebat Allah Ta'ala dalam menjadikan kamu ni tak faham-faham. Tak faham-faham apa Allah jadikan tak? Hebat Allah ni. Buat kamu ni sesat sampai tak jumpa jalan. Tapi dengan Allah jualah yang membimbing kamu untuk kembali ke pangkal jalan. Kan senang. Tak ada nak kondem kawan pun. Nampak? Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Boleh. Itu bukan ayat Quran. Dia doa. Bismillah tu kan doa. Dalam doa macam dah jadi zikir lah boleh. Apa-apa yang dah jadi zikir boleh baca. Yang tak boleh baca adalah Al-Quran. Ustaz, doa daripada ayat Quran dah jadi doa. Doa tu boleh. Yang mana dah jadi doa, boleh. Kalau baca Quran, tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Ustaz Muhammad. Nampak kan skrin belakang? Allahu Akbar. Saya akan maintainkanlah skrin alam kejadian ni, keindahan alam ni. Memang seronok tengok tak? Baik, begitulah apabila bila kalam ta'zim ini, dia sifatnya menenangkan, membesarkan Allah itu hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah jiwa jadi tenang. Kenapa alam kejadian ni, keindahan alam ni kita tenang melihat? Why? Limaza? Kenapa? Sebab ada nama Allah ni. Ada yang tanya saya tadi, Ustaz, sifat Allah Ustaz pada saya bimbang nak sebut sifat Allah pada manusia. Macam mana tu Ustaz? Maknanya dia tak faham. Semua makhluk kejadiannya ada sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala dicampakkan pada setiap makhluk. Yang tak boleh adalah sifat makhluk diletakkan pada Allah. Itu tak boleh. Yang jadi isu tadi tu bila dia panggil sifat Allah pada suami. Sifat Allah pada suami, Ustaz, sifat sayang pada suami. Sifat sayang, sifat Allah pada suami. Anda digambarkan sayang itu umpama makhluk. Nampak? Patutnya sayang tu sifat Allah. Bila sebab Allah pada suami,
Jangan duk bayangkan sifat suami itu pada Allah. Sifat suami itu yang benci, yang pemalas, yang ada bentuk, ada tangan, ada kaki. Laisa kamislihi syai'. Bila sifat Allah tu terbit macam di kejadian di skrin ni, nampak? Di skrin ni semua sifat Allah ni. Apa sifat Allah apa yang kita nampak sekarang ni? Baca dengan nama Allah. Nampak apa ni? Jamil, Jamal, cantik. Nampak? Zahir, luas, wasi'. Ini semua asma-asma Allah. Jadi tak ada, adakah manusia buat pokok kat belakang? Tak ada. Ini semua Allah buat. Bila Allah buat, tenang. Sifat Allah ada pada alam semula jadi, alam ciptaannya. Tapi sifat ciptaannya tidak ada pada Allah. Tu, berbentuk-bentuk tu. Tu panjang-panjang itu, berbentuk-bentuk. Tak ada. Sifat makhluk tidak ada pada Allah. Tidak ada. Ulang lagi sikit. Jangan duk terbayang-bayang bila sebut sifat Allah pada makhluk, duk fikir sifat makhluk. Bila sebut sifat Allah pada makhluk, maknanya tadi sifat kesempurnaannya itu, contoh cantik pada alam. Tapi sifat alam apa? Alam sifatnya binasa. Alam sifatnya berbentuk. Cantik sifatnya itu meliputi semuanya sehingga kita tak boleh nak cerita cantik itu macam mana. Ada cantik yang bentuknya panjang, ada cantik bentuknya petak, ada cantik bentuknya mendatar, ada cantik yang pelbagai-bagai. Biru pun cantik, merah pun cantik, kuning pun cantik, air sungai pun cantik, hutan belantara pun cantik. Maka subhanallah, apa yang kita nampak pada ciptaan ini, itu cantik yang diterjemahkan pada pelbagai tempat. Jadi maknanya sifat Allah ada pada makhluk. Sifat makhluk tidak ada pada Allah. Khalas. Allahu Akbar. Baik. Jadi sebab itu kita akan kata subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang kecacatan dalam kejadian yang ada di belakang ini. Nampak? Itu cara dia. Bila macam tu, itu kalam ta'zim ini, kita meletakkan keutamaan yang paling tinggi itu adalah sifat-sifatnya, nama-namanya menjaga semua perkara. Bila kita tidak meletakkan Allah pada tempat, pada sifatnya yang mulia, maka kita akan melihat sifat dunia itu disamakan. Itu sifat dunia disamakan dengan Allah. Apa dia sifat mulia? Kita bagi dunia itu mulia. Salah. Semalam kita dah sentuh bab ini. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Cantik tak boleh digambarkan. Ya, cantik yang tak tergambar. Habis yang belakang ni Ustaz, ini sebahagian daripada kecantikan. Malah kata ulama, dalam bab nanti bertemu dengan Allah di syurga nanti, Masya Allah, antara nikmat yang paling tinggi di syurga adalah melihat Allah secara jelas, kata Nabi SAW. Tanpa ada tabir melihat bulan di waktu malam. Tak apa tabir, begitu melihat Allah di syurga nanti. Allahu Akbar. Kalau di dunia melihat cantik pada kejadian 1% daripada 1 nisbah 99 pun dah tengah-nganga tengok dah. Ui, cantik ah. Ui, cantik ah. Tengok pula perempuan cantik. Orang Allah jadikan. Oh, menung terus. Allah. Tengok pula lelaki handsome. Pening terus tengok. Nampak? Sedangkan itu sifat itu bukan pada makhluk. Sifat itu sifat Allah. Allah campakkan je sikit. Itu pun dah lalai. Berpinau mata terus. Bayangkan melihat Allah yang maha cantik. Allah yang maha cantik. Sehingga kan diriwayatkan dalam riwayat itu, nikmat yang paling besar, tak semua dapat ya. Hanya terpilih saja yang akan dapat melihat Allah di syurga. Allahu Akbar. Dan masuk tengok-tengok syurga pun, tak dapat semua. Tak dapat. Ini nikmat yang paling besar ni. Diriwayatkan sehingga kan ketika Allah zahirkan di segi di syurga nanti, sifatnya itu, melihat secara langsung, kita terpana, sehingga lupa semuanya, sehingga malaikat kena bawa pulang ke jalan tempat asal. Yang kata bidadari-bidadari cantik pun habis semua. Bayangkan yang maha cantik. Yang cantik 1% pun dah terkial-kial direbutnya. Yang 1% kasih sayang pun direbut-rebutnya. Si titis
Kasih sayang di dunia pun digaduh-gaduhnya. Sebab tu rugi yang direbut benda yang sempit. Sedangkan luas lagi kasih sayang Allah. Bayangkan, bila melihat kasih sayang Allah secara terus di syurga nanti. Lagu apa tu? Hakikat Cinta kan? Apa nama dia punya lirik dia? Lupa dah saya. Yang apa? Ada liriknya. Cuba tengok satu. Yang tersingkaplah. Bukan hayalan dan bukan mainan. Tu. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat. Suatu hari nanti kita semua nak balik jumpa Allah. Semua. Nabi kata semua masuk syurga kecuali illa abah. Illa abah, kecuali yang enggan. Suatu hari nanti pasti ku kan kembali bertemu ya ilahi di syurga yang menanti. Sebab apa nak sangat masuk syurga ni? Jumpa Allah. Jumpa Allah. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat ni, nikmat-nikmat dunia ni 1%. Erti sebuah nikmat nanti kita nampak kat syurga tu, nikmat maha kasih sayang, maha cantik, maha segala-galanya. Allah akan singkap. Di situ kita lihat erti sebuah nikmat, tersingkaplah hakikat, tanda sebuah rahmat. Kat dunia masih syariat lagi. Sebab tu tak semua nampak hakikat. Kena mengaji baru nampak. Kalau tidak, nampak benda dia semua. Nampak? Lagu saja suci dalam debu. Tapi lirik kita dah ubah dah. Tak ikut lirik suci dalam debu. Walaupun suci dalam debu pun ada lirik maknanya tersendiri. Ini makna bersandarkan hakikat kehidupan. Tanda sebuah rahmat bukan hayalan dan bukan mainan, tapi inilah kebenaran. Layakkah aku menjadi penghuni syurga? Memang tak layak, Tuan Muhammad Faiz. Saya pun tak layak, semua orang tak layak. Tapi soalannya, mahu atau tidak? Itu je soalan dia. Mahu atau tidak? Yang melayakkan Allah. Yang melayakkan Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan amal kita melayakkan kita. Tak ada satu kelayakan pun ada pada kita ini. Untuk kita, bukan kata nak masuk syurga. Nak cium bau syurga pun belum tentu dapat. Tetapi kerana Allah melayakkan kita. Nikmat dunia ni 1%. 1% pun dipecahkan. Dipecahkan dengan seluruh makhluknya. Itu yang direbut, yang ditagihnya. Sebab tu bergaduh. Kerana kita berebut benda yang sedikit. Kita merebut perkara yang habis. 1% kasih sayang makhluk itu direbut. 1% tu dipecah pula kepada beruk, kepada kingkong, kepada monyet, kepada binatang yang lain, kepada manusia. Semua Allah bagi. Tetapi hebat manusia, dia tidak bergantung kepada sayang yang 1% pecah-pecah itu. Dia kembalikan jiwanya kepada Maha Pencipta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang kita nak selami, tuan-tuan. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Ta'ala. Kita nak terbitkan sangkaan yang baik, husnuzon dengan Allah Ta'ala. Jadi antara pecahan kepada kalam ta'zim itu adalah sangkaan yang baik. Jangan kita muliakan benda yang Allah hina. Jangan kita muliakan perkaranya Allah hina. Allah hina, Allah laknat apa? Dunia. Allah hina dunia. Allah hina dunia. Nampak tak? Allah laknat dunia. Ad-dunya mal'unatun, kata Nabi. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah.
Dunia jangan dimuliakan, laknat dibiarkan. Memang itu hakikat dunia. Tapi Ustaz, yang orang puji dunia ni puji apa? Ini dia sambungan dia. Yang dipuji pada dunia itu sifat Allah pada dunia. Sifat Allah pada dunia. Sebab itu sidang jemaah yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita perhalusi perkara ini, sifat Allah pada dunia. Sifat Allah. Bila sebut sifat Allah, jangan panik. Bila sifat Allah je panik. Berbentuk Ustaz. Mana boleh sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tak ada kena mengenalah dengan makhluk ni Allah. Clear yang tu. Sifat Allah bukan berbicara tentang bentuk. Sifat Allah berbicara soal rasa. Rasa. Yang rasa ini bukannya rasa yang kita nak pegang bentuk. Tapi rasa yang duduk pada jiwa. Sifat yang tidak berbentuk. Tidak bertempat. Nampak? Wujud bila makan. Wujud tidak bertempat. Itu sifat Allah. Jadi sifat makhluk tidak boleh letak pada Allah. Jadi syirik. Menyekutukan. Baik. Sifat Allah itu ada pada makhluk. Makhluk ni apa? Dunia lah. Baik, asal dunia ini dan semuanya itu laknat. Laknat. Apa laknat? Itu ya kejian, bukan pujian. Lawan kepada laknat itu puji. Jadi pada dunia ada puji tidak kalau tengok pada sini? Tak ada lah. Yang kita puji tu kita puji siapa? Yang kita puji tu yang Allah terjemahkan sifat daripada dunia. Maknanya ini dunia. Ini puji. Ini saya buat gambar raja begini. Ini katalah diri. Yang dipuji apa? Handsome. Diri ni lelaki lah yang handsome. Ini diri yang dinama lelaki. Diri yang dinamakan wanita. Yang dipuji cantik. Janganlah orang panggil lelaki cantik. Ada ustaz, itu lelaki tak sedar diri namanya. Faham? Tapi tak lain daripadanya cantik juga. Dua-dua ni cantik, handsome. Dipujinya cantik. Diri yang namanya diri ini pada dunia ni zahir. Yang dipuji itu sifat yang ada pada diri yang zahir ini. Apa lagi? Cantik. Apa lagi? Bijak. Apa lagi? Ilmuwan. Ilmuwan. Rupawan. Apa lagi? Hartawan. Lagi apa wan-wan belakangnya? Apa-apa wan-wan lah kedudukannya. Ini sifat-sifat ni. Rupawan, ilmuwan, hartawan ini yang melihat pada kaya. Jadi sebenarnya puji diri ini atau puji sifat pada diri. Dengar baik-baik. Puji sifat ini atau puji diri. Sebab tu siapa puji diri yang perasan yang ini pada diri, maknanya binasalah dia. Binasalah. Sebab itu sebenarnya dunia ini zahirnya pada asalnya hina. Kalau tengok pada manusia, air mani. Air mani. Jadi yang dipuji itu sifat Allah lah. Dermawan, ya. Lala sekali tak keruan. Tak keruan, baru bagi sifat, baru 1%. Bayangkan, yang ini 1% baru ni. Allah campakkan 1% je. Allah tak bagi. Mana ada kita sign kontrak pakai sifat Allah? Mana ada? Allah campakkan dia. Sebab tu ulama kata bayang-bayang ya. Bayang-bayang.
Kita ni bayang-bayang saja. Lepas tu terbayang-bayang. Sebab tu jangan salah bawa nama. Dan ini juga dinamakan nama. Nama. Sebab tu manusia ini mencari nama. Mencari nama dengan apa? Mencari nama dengan apa? Cari nama dengan rupa. Dialah yang paling cantik sekali. The Miss World. Yelah tu cantik rupawan ni saya buat kat bawah tu lah. Tambahan-tambahan perkataan yang sama. Lebih kurang. Nama ni diraih dengan apa? Kita mulalah cari sifat-sifat itu. Allahu Akbar. Jadi mulalah kalam-kalam yang dizahirkan itu kalam-kalam batil bila disandarkan pada diri. Sebab itu apabila kita nak meletakkan kembali kalam ta'zim itu pada kedudukan yang tinggi, maka hina tetap hina. Jangan muliakan dunia. Habis Ustaz puji juga, puji Allah di dunia. Barang siapa yang banyak memuji Allah di dunia, Allah akan puji dia di akhirat sana. Puji Allah lah. Memang itu tugas kita, puji Allah. Puji Allah. Puji itu bukan sekadar dengan sebutan. Puji itu dengan perbuatan kehidupan yang memuliakan segala suruhan Allah, tinggalkan larangannya. Kalaulah puji, ya Allah cantiknya kau jadikan aku. Apa kata Nabi, ajar doa, tengok cermin, ya Allah macam mana kau cantikkan wajah aku, kau cantikkanlah akhlak aku. Bila puji Allah, perangai tolong jaga. Jangan buat orang kata salah bawa nama. Akhirnya orang petikaikan, ini ke orang Islam? Ini ke wakil Allah? Kita bawa cantik dengan caranya mungkar. Cantik dengan maksiat. Cantik dengan dedah aurat. Itu bukan cantik. Itu tidak dengan Allah. Walaupun Allah terjemahkan sifat cantik pada diri. Kita guna pada tempat yang haram. Kita guna kasih sayang itu dengan untuk memiliki, bukan kasih sayang untuk mentaati. Ada kasih sayang baru Allah bagi sikit, dah salah bawa nama. Sayalah yang paling abang sayangi. Sayalah yang tersayang sekali. Lala sekali itu yang perbahasan ni. Orang pun cakap ni Ustaz, imbuhan yang menunjukkan bukan tak sengaja, yang paling the best. Saya pun cakap, boleh ke seorang manusia mengaku paling cantik? Ada ke orang yang boleh mengaku dia yang paling cantik? Mana boleh? Sebab ada lagi cantik nanti. Ada tak orang mengaku paling kaya? Ada juga nak ngajar saya tu. Tak apalah, kita terimalah. Adakah kita orang tu yang paling sayang? Paling-paling ni lala sekali berpaling tau. Berpaling dia nanti. Memandangkan paling ini tidak sesuai dipakai pada sifat, lalu sifat ini Allah ilhamkan manusia guna je. Tercantik. Ni dia. Terkaya. Tersayang. Orang ngaji sifat hakikat tahu dah. Nampak je tahu dah. Allah. Lala sekali terjatuh. Sifat-sifat. Kalau letak pada perbuatan, dia jadilah perbuatan. Contoh. Ni, dia boleh jadi pada perbuatan. Guru bahasa Melayu sila timbul. Kan? Terjatuh. Itu perbuatan lah. Terjatuh. Tertidur tu perbuatan. Kalau tercantik, dia bukan perbuatan. Itu sifat. Sifat yang tidak layak pakai pada manusia pun. Nah, benar. Sebab itu tak ada istilah paling. Torkonoden. Ya, tertipu. Lala sekali. Tertipu. Tipa, tertipu. Amik. Siapa suruh tipah pakai tersayang? Rupanya cik suami tak sengaja sayang je. Tak sengaja. Ustaz, Allah minta maaf Ustaz. Tertidur Ustaz. Lantaklah. Tertidur. Sebab tu dalam kuliah saya, kalau secara depan-depan, secara talaki depan-depan, kalau datang, tidur. Lagi kalau subuh kan, ruyuk.
Tak marah sebab apa? Tertidur. Dia tak nak pun tidur. Dia tak sengaja tidur. Tapi kalau datang bawa toto, bawa bantai, memang aku halau tu keluar. Keluar. Sebab apa? Dengan niat dia nak tidur. Bawa bantai, bawa toto. Tidur terus time kuliah. Ni tengah-tengah tengok dia pun. Dah. Tidur Ustaz, letih Ustaz. Tadi siang tadi kerja banyak. Ni itu gini-gini. Tertidur Ustaz. Tak apalah. Kalau nampak? Terperasan. Memang. Sebab itu sifat. Sebab tu jangan salah bawa nama. Tak boleh. Sebab tu Allah bagi kelebihan. Kelebihan. Itu bukan untuk berlebih-lebih. Tak ada nak berlebih-lebih. Tak ada. Sebab itu, dalam konteks ini, jangan minta lebih. Tapi carilah kelebihan. Ayat dia. Jangan minta lebih. Sebab kita takkan dapat lebihnya. Paling-paling ni tak boleh. Tapi mintalah kelebihan di atas setiap apa yang kita dapat. Kelebihan dipanggil barakah. Dia sikit dia. Dia tak ada, jadi kalau aku yang paling cantik. Tak ada minta macam tu. Ya Allah, berkatilah aku ya Allah. Muka dia sedih dia. Allah beri kelebihan pada dia. Bukan cari yang lebih. Nak sayang lebih. Nak masa lebih. Semua nak lebih. Dia panggil tamak. Dia panggil. Semua nak lebih. Nak banyak. Dia panggil. Tak ada. Jangan cari yang banyak. Tapi carilah kelebihan pada setiap perkara. Kelebihan itu. Ya Allah berkatilah. Itu nama kelebihan. Kelebihan. Bukan lebih apa pun kita ni. Apa pun tak ada. Kelebihan saja. Kelebihan tu bila Allah ridha atas seseorang itu, maka orang akan dapat manfaat daripada dia. Itulah kelebihan. Kelebihan dia bercakap. Pandai betul bercakap. Kelebihan. Kalau nak cuba buat lebih pun, kalau lebih bercakap, orang menyampau, orang makan penampau juga tadi. Sebab bercakap lebih. Tapi kalau dia ni ada kelebihan bercakap, dia cakap sikit je orang dengar, seronok lah Ustaz. Seronok lah. Sebab dia ada kelebihan. Nampak? Tu yang mengada-ngada lebih. Betul. Benda yang tak ada nak diada-adakan. Tu mengada-ngada. Nak berlebih. Nak lebih-lebih pula. Nak lebih-lebih pula. Ni dah lebih ni. Ni dah lebih. Allah kata tak dalam Quran? Ada. Surah Al-Alaq ayat 6, ayat 7. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Summa ra'ahu istaghna. Kalla, sesungguhnya manusia innal insana la yatgha. Memang suka berlebih-lebih. Suka melampau-lampau. Barulah ada lebih sikit, dah action. Cakap tu, rasa macam dia tahu serba-serbi. Nampak? Macamlah dia lah yang paling ni lah. Sebab apa manusia ni suka nak lebih? Summa ra'ahu istaghna. Sebab dia melihat dirinya layak dapat lebih. Saya dapat layak lebih kasih sayang. Siapa kamu? Siapa kamu yang nak dapat lebih kasih sayang? Who are you? Saya layak dapat lebih apa yang saya usahakan. Who are you? You siapa? You hamba saja. You kerja sepatutnya tak dapat apa-apa tau. You kerja you banyak cakap. You hamba tau. You kuli tau. You tak ada gaji punya. You balik. Dia macam tu lah cakap. Ini mau minta lebih-lebih. You siapa? Nak lebih, nak lebih, nak lebih. Kalla innal insana la yatagha summa ra'ahu istaghna. Sebab manusia ni menyangka dirinya itu sempurna. Nak perfectionist. Sebab tu patutnya minta kelebihan. Mintalah kelebihan. Ini nak lebih, masa nak lebih, makan nak lebih, itu semua nak lebih. Dan sekali berlebih-lebih. Nampak? Ini perbahasan tentang bila kita nak takzimkan Allah, barulah kita boleh takzimkan Allah SWT dalam setiap segi. Setiap segi. Nampak? Sebab tu orang kadang tu hati-hati dalam kita mengadu pada Allah. Rasa macam meminta tu, macam Allah tak bagi kadang-kadang tu.
Malaikat dengar, back end pun tahu. Semua nak lebih. Tak lebih, bersyukur sikit. Betul. Tak minta pun Allah bagi. Lepas tu kan, betul tu Puan Rosliza, kawan-kawan dapat kasih lebih sebab nanti pilihan. Ataupun, ini kurang kasih sayang, nak lebih perhatian. Biasa tak? Nak lebih perhatian, barulah ada dapat sayang lebih. Mana ada. Jangan. Belajar bawa nama ni, jangan salah bawa nama ni. Kita takkan minta lebih. Sebab apa yang ada pada yang kemahuan kita itu bersifat bukan pada makhluk. Cantik, kaya, sayang itu. Dan banyak lagi kalau kita nak listkan satu-satu ni. Tak terlist. Paling cantik, paling kaya, paling. Sebab itu, yang mana nak jadi paling-paling ni, the best ni. Hati-hati. The only one, the best among the best man win. Hati-hatilah. Ini mentaliti yang tak patut ada dalam jiwa mukmin. Dia tak perlu bersaing, tak perlu jadi you are the best. You are the best among the best, tak payah. Itu biarlah diorang dengan cara diorang lah. Lakum dinukum waliyadin lah. Kita yang ada agama, ada Allah. Kita tak perlu bersaing dengan siapa-siapa. Sebab tu tak ada istilah nak merampas ke, perampas ke. Mana ada rampas-rampas ni? Ini rampas ni orang tak kenal diri je. Orang yang nak lebih je. Orang yang tak faham bahasa, mana ada. Rampas kuasa suami. Rampas kuasa. Tak perlu bersaing dengan siapa-siapa. Sebab siapa kita bukan siapa-siapa. Tak perlu bersaing dengan siapa-siapa. Sebab kita bukan siapa-siapa. Tak perlu nak cari nama sebab memang kita tak ada nama. Cari pun tak jumpanya. Allahu Akbar. Nah. Oh, tak perlu nak jadi paling lah Ustaz. Tak boleh. Allah kan. Memang sebab itu. Cuba tengok. Manusia ni dia seringkali takkan puas dengan apa pencarian dia. Sebab apa Allah buat begitu? Sebab Allah nak tahu yang memuaskan aku. Sebab tu lepas dia cari nak lagi. Sebab sifat Allah tu infinity. Tak ada noktah. Melainkan Allah kata kun. Allah letak titik pun titik. Kalau tak non-stop. Itulah kehebatan. Huwa awal, huwa akhir. Dialah yang mula tanpa ada permulaan. Dialah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Sampai bila? Sebab tu Allah terjemahkan nanti di syurga nanti. Nampak? Di situ kita lihat erti sebuah nikmat yang tak mati-mati. Allah, tak boleh bayang. Saya, subhanallah, satu nikmat yang tuan-tuan sedang jemaah mata Allah Ta'ala. Pergilah berjalan. Pergi. Tengok ke atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Allah kata surah Al-Hajj ayat 22. Kembaralah kamu di muka bumi. Tengok kebesaran Allah. Terutama pergi tempat contoh chalet yang di bawahnya dipanggil apa? Water chalet. Water chalet. Pergi tempatnya 5 star tu. Yang bayar satu malam 1,000, 2,000 tu pergi. Kalau nak pergi, spare satu extra tu saya. Ustaz, nak booking satu. Bolehlah kita sambil-sambil tengok. Pergi, cuba tengok. Nikmat itu bawah sikit. Paling ni. Lepas tu bila kita bawa anak-anak kita pergi jalan, kita kena cakap ke anak kita, nak, Kak, Kalung dengar. Ini baru dunia tau. Syurga lagi hebat. Paling dah ni. Kat syurga. Non-stop. Nikmat tak habis-habis. Tak tidur-tidur. Saya cakap kat anak-anak saya. Saya cakap gitu. Kalung kata, Kak, dekat syurga tak tidur-tidur tau. Main je kerja. Ya ke biar? Seronoknya. Bagi anak-anak tu, rasa kewujudan syurga tu. Sebab dia syurga neraka ni kan iman. Kadang-kadang kita tak wujudkan perbahasan tentang syurga itu secara realiti. Kita anggap benda tu macam fantasi. Benda yang fantasi kita buat realiti. Patutnya cerita dunia, syurga. Nikmat dunia ni, punch ke syurga. Ini. Ada tak cerita tentang rumah atas air? Ada? Allah cerita. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga. Syurga ni rumah lah. Syurga satu tempat dan di dalam tak ada rumah. Syurga. Kan orang panggil baiti jannati, rumahku, syurgaku. Jadi digambarkan syurga itu juga pakai rumah. Syurga jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ya Allah. Nikmatnya rumah atas sungai.
Nikmatnya rumah atas laut, bunyi air. Oh, dengan sejuknya dengan ini. Tapi itu nikmat dunia ada hadnya. Tak kita habis, laut habis. Tak laut habis, kita habis. Memang laut tu tak habis, kita pula habis mati. Ataupun habis, masa untuk check out, minta maaf, balik. Allah, kena balik ke? Nak check in lagi? Bayar katanya. Allah, satu malam 1,000, dua malam 2,000. Kita check in seminggu. Lepas seminggu kena check out dah. Check out seminggu. Nampak? Allah. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena realkan perbincangan yang sebenar. Jangan salah bawa nama. Allahu Akbar. Khair. Jadi sebab tu paling ini takkan boleh letak pada benda, tak boleh. Sifat tidak boleh letak, kemuncak sifat itu paling kaya tak boleh letak pada harta. Dia ni paling kaya. Betul ke paling kaya? Kamu kira macam mana? Hartanya banyak. Sebab tu orang kata the richest man in the world. Orang tak panggil paling kaya, orang panggil terkaya. Tak boleh, nak panggil the richest man, orang yang paling kaya, ada lagi kaya. Akhirnya terkaya. Maksudnya tak sengaja dapat duit banyak. Itu pun kaya tu pun tak betul nisbahnya dah. Sebab dia nisbahkan dengan harta. Tak kena. Patutnya orang yang paling berharta je lah. Terharta. Terharta. Habis tu. Allah Akbar. Orang tahu rumah atas Tasik Kenyir je Ustaz aku. Ayolah, seronok lah rumah atas Tasik Kenyir tak. Ni pergilah tengok tempat-tempat yang nama-nama yang Pangku Island tu kan mahal-mahal tu kan. Saya tengok berhati apa macam-macam lah. Tapi caption kita ni fikiran terus teringat Allah syurga hebatnya. Jadi paling ni tak boleh letak pada diri apatah lagi, pada dunia apatah lagi. Tak boleh nama-nama atau sifat-sifat ini tidak boleh letak pada diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kesimpulan boleh kita buat pada malam ni. Malam ni kita berhenti awal cukup. Kalau kita lihat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk kita perhalusi balik. Ini kelebihan ni poin penting juga ya. Bila kita nak faham tentang membesarkan Allah ni, itu dengan kita mencari kelebihan. Kita mencari kelebihan. Bukan mencari lebih. Kita nak mencari kelebihan. Bila cari kelebihan itu bukan dengan kebendaan ya. Mencari kelebihan itu adalah dengan keberkatan, dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, dengan meraih ridhonya. Dengan ridhonya itulah barulah Allah campakkan kelebihan. Kelebihan ni akan dizahirkan dengan sifat. Memang Allah akan bagi sifat. Ini kelebihan. Allah tak bagi harta, Allah tak bagi benda, Allah bagi sifat itu. Sifat kaya pada orang menyebabkan dia jadi tak lokek. Akhirnya harta datanglah, jadi tak berkira. Cuba kalau sifat kaya tak ada harta miskin jiwa, orang miskin. Miskin ni adalah harta ada tapi jiwa dia miskin. Akhirnya dia nak mengambil harta orang lah. Orang suka berurusan dengan orang macam ni. Mana suka? Dunia pun akan jauh daripada dia. Orang yang Allah berikan kelebihan ni, Allah beri dia kelebihan, dia mudah berkasih sayang. Allah sayang dia. Dia mudah untuk menyebarkan kasih sayang. Maka datang tak dunia pada dia? Datanglah. Mana ada orang tak suka dengan orang berkasih sayang? Gila ramak. Ini tak sukalah kamu ni sayang sangat ni. Pula. Jadi makna kelebihan itu berbentuk sifat. Allah akan campakkan pada dia. Kalau terfaham macam mana Ustaz? Dia faham ni perbuatan ke apa? Faham bukan perbuatan. Faham sifat. Dia tak adalah terfaham macam tu. Itu kurniaan. Faham ni fakih kan kurniaan. Mana ada terkurnia? Mana ada? Kena faham juga perkataan tu. Dia tak ada. Ter ni kena hati baik-baik. Bila saya sebut itu bukannya memang boleh bubuh semua perkara. Ada orang syarah macam tu. Konon-konon dia nak cakap macam, ter tak sengaja lah tu. Kenalah letak. Tengoklah ayatnya.
Macam sifat tadi memanglah begitu. Sebab orang nak cerita paling faham pun tidak. Faham ni kurniaan. Jadi kurniaan tak adalah terjodoh ada terjodoh. Ada kata terjodoh? Mana ada orang panggil terjodoh? Jodoh kan kurniaan. Dah jodoh, penjodoh. Faham? Tak ada orang panggil paling faham. Tak ada lagi orang klaim dia ni paling faham, tak ada. Atau terfaham, tak ada. Faham kan anugerah. Sihat, tersihat. Ada orang cerita tersihat ke? Dia ni yang tersihat ni. Mana ada orang tak ada lah. Doktor yang mengajar tentang ilmu kesihatan pun tak ada istilah tersihat ataupun dia dah yang paling sihat sekali. Tak ada. Mana ada benda yang tak ada lah. Ni yang biasa kita sebut sayang, tersayang kan kita sebut. Terkaya, kena kaji lah. Benda yang kita sebut kita kena kaji. Sekarang ni kita belajar tentang lisanul haq. Apa setiap yang sebut kaji. Jangan biarkan sebut tak faham. Asyik sebut dia tak faham-faham. Sebut tak faham-faham. Sebut tu bagi faham. Supaya lepas ni setiap kalam yang bicara itu membawa kesan kepada jiwa kita. Tersihat. Tak ada. Obesiti itu bukan tersihat. Maksudnya sihat tak sesuai lah guna perkataan ter. Sihat tu anugerah. Hidup anugerah. Yang mana anugerah? Mana ada ter. Memang Allah bagi. Tak ada istilah tersengaja. Tak ada istilah Allah bagi tak sengaja. Rezeki, ada terrezeki. Mana ada anugerah ni. Anugerah sihat, anugerah hidup. Ada orang panggil terhidup. Mana ada terhidup? Anugerah. Bila anugerah bukan atas kekuasaan kita. Tapi tadi, bila sayang tu, macam mana boleh jadi tersayang? Sebab dia nak pakai pada diri dia. Sedangkan anugerah kan patutnya, sayang ni anugerah. Anugerah ni mana ada ter sebenarnya. Tapi kita gunakan dalam perbincangan. Tertukar jantina ramai. Tu namanya nak kena tertanam lah tu ni. Kenalah dia. Tertukar jantina ramai. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Semua anugerah dari Allah. Ya haza min fa'li rabbi tun saliha. Sebab itulah Nabi Sulaiman AS. Haza min fa'li rabbi. Sebab itu anugerah mana ada lagi. Kalau kita lihat sirah Nabi Sulaiman AS mengaku terkaya. Aku yang paling kaya atau aku yang terkaya. Aku kaya. Mana ada. Bila sebuah sifat. Sifat ni dia bukan lagi aku lah. Tak ada aku lah. Bila sifat itu dah nampak dah, anugerah. Sifat ini anugerah. Dia bukan pada aku, dia anugerah kan. Bila anugerah bukan dari diri. Sebab itu dikatakan tentang isteri anugerah, suami anugerah, anak anugerah. Sebab pada suami, pada isteri itu ada kurniaan, apa dia? Kasih sayang. Sebab itu bila Allah anugerahkan isteri suami, janganlah buat macam-macam. Jangan buat suka-suka. Tolong ikut kehendak Allah. Tapi ikut suka-suka Ustaz. Tak apalah kalau suka-suka Allah potonglah ni. Senang cerita. Kamu ambil lah isteri kamu je. Kalau kamu nak, kamu ambil lah suami kamu je. Dapat suami je tak ada kasih sayang. Kita tak kata anugerah lah. Kita kata apa? Bala Ustaz. Bala ni. Letih. Ya Tuan Haji Mak Muda. Benar. Kalau anugerah, sayang sungguh-sungguh. Mantap. Tak ada ter. Sayang sungguh-sungguh. Mahu sayang sungguh-sungguh. Apa betul? Mahu kaya sungguh-sungguh. Orang beriman Allah bagi begitu. Mahu bijak sungguh-sungguh. Fikir mati. Mahu kaya sungguh-sungguh. Sedekah. Mau sayang sungguh-sungguh. Taat, didik. Oh betul. Ini kalau terkaya, harta. Tersayang, milik seorang-seorang. Tak mau berkongsi, bergebut. Berebut, habis seorang mati. Habis cerita. Apa pun tak dapat. Nampak? Allahu Akbar. Cantik anugerah, buruk anugerah. Anugerah ni disebah pada yang baik. Tak boleh cakap itu. Buruk bukan anugerah. Anugerah ni kan takrif pada kebaikan.
Takkanlah Allah anugerahkan keburukan pula. Anugerah namanya kebaikan, kan ini kelebihan kan. Takkan buruk tu satu kelebihan. Dia ni ada satu kelebihan pada dia. Apa dia? Dia ni memang suka mengata anugerah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keburukan tidak dikaitkan dengan anugerah. Keburukan itu datang dari diri yang menzalimi. Sayang sangat-sangat. Sangat-sangat. Kurang tepat. Sungguh-sungguh ya. Sangat-sangat ni paling. Kembali kepada paling. Mau belajar ilmu sungguh-sungguh. Benar. Belajar sungguh-sungguh. Istiqamah, konsisten. Kalau kita pun ceramah sungguh-sungguh. Tengok. Bila kata kesungguhan. Tengok Allah siapkan peralatan. Allah bantu. Itu kesungguhan dah. Ini nyampai macam tak nak je. Tengok orang nak kau orang dengar ni. Nak kau orang dengar. Nak. Dan kalau nak tunggu orang dengar. Siapa ke sudah tak mengajar. Dengar ke tak dengar ke, lantak lah. Yang penting ada kelebihan, gunakan. Sampaikan kelebihan itu. Orang perempuan kalah sayang satu tu je. Orang lelaki boleh sayang banyak-banyak. Salah tu. Bukan macam tu. Orang perempuan sayang satu je suami. Bukan satu je, malah dia bahagian daripada suami. Dia kembali pada diri suami. Suami ni dia adalah yang utama, main. Bila dia macam ni lah, saya pecah pada kek macam ni bentuk ni. Ini isteri. Sayang ni keseluruhan. Mana kata suami boleh sayang 4? Sebab 4 tu diri dia juga. Dan memang Allah jadikan dia ada 4. Ataupun dia menguasai semua. Isteri ni dia bukan sayang satu je, dia kembali kepada bahagian dia daripada diri suami juga. Kalau dia nak sayang 4, mana boleh, sebab dia bahagian dia satu je. Nah, orang perempuan tu tengok betul-betul sikit. Ini laki sedaplah boleh sayang 4. Dah memang kapasiti dia satu badan. Macam ni Dia boleh ada 2 tangan, ada 2 kaki. Yang tangan ni tangan je. Memanglah dia tangan je lah. Tak payah tangan nak jadi badan pula. Takkan tangan ni tiba-tiba jadi kaki. Jadilah tangan tu sungguh-sungguh. Tangan ni sayang badan sungguh-sungguh. Macam tu lah. Sebab dia sebahagian daripada badan dia itu tangan. Tapi si badan ini, dia kena sayang tangan ni sungguh-sungguh, sayang tangan ni sungguh-sungguh, sayang kaki sungguh-sungguh, sayang kaki kiri sungguh-sungguh. Sebab semua dia. Yang tangan ni kena sayanglah balik pada badan dia. Itu maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pula kata isteri, ni, satu ni, supaya part time. Mana ada istilah isteri part time? Kadang-kadang bagi tamsilan semua tamsilan yang batil. Mana ada istilah isteri part time? Isteri full time. Saya tak nak jadi isteri part time sebab tu saya bagi suami saya kahwin lagi. Siapa kata? Siapa kata bila isteri suami kahwin lagi tu boleh jadi isteri part time? Siapa kata? Isteri tetap full time. Full time lah dia dengan suami dia walaupun suami tak ada kat rumah. Allahu Akbar. Bosan duk cerita pasal bagi kasih sayang, tak faham lagi ikut. Apa yang bosannya? Cerita kasih sayang, cerita tentang siapa? Kalau bosan dengan bagi-bagi kasih sayang, jangan ada kasih sayang. Nah, mana ada istilah bagi-bagi, mana ada istilah bosan. Yang masih terlihat diri itu sebab tu bosan. Faham? Tengok diri. Bosan. Bosan duk cerita pasal bagi-bagi sayang. Saya bosan cerita dengan orang yang tak faham kasih sayang ni. Nak cakap macam mana pula? Orang nak cerita tentang Allah. Faham? Orang yang masih bosan dengan bercerita kasih yang bagi-bagi, maknanya dia masih nampak diri. Itu saja. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri sendiri.
Ya, yang baik semua itu anugerah Allah. Keburukan itu atas kejahilan kita sendiri. Memang Allah izinkan juga keburukan itu berlaku. Tapi keburukan memang sifat kita. Memang sifat kita. Jadi keburukan itu memang dari manusia. Untuk membezakan yang baik. Kalau semua buruk dan baik itu datang daripada Allah dan sifatnya, maka kita keliru nanti untuk membezakan. Jadi memang sifat kita buruk. Sifat kita ni benci, tu sampai bosan-bosan nak dengar kasih sayang tu. Asyik kena tipu je masak-masak. Ni sekarang baru nak ngaji hakikat ni. Tu yang bosan tu. Saya tak bosan. Orang dah faham kasih sayang yang luas, tak bosan. Tak ada istilah bosan. Seronok lah kita mentadbir kasih sayang yang banyak. Allah pernah bosan ke mentadbir manusia? Kita je bosan nak dengar kasih sayang Allah. Sebab kita asyik kena tipu je. Kita mencari benda. Sebab tu sampai bosan hidup ni. Mengaji hakikat kehidupan tak ada istilah bosan. Siapa masih cerita pasal bosan, maka dia belum mengaji. Tu je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yelah itulah tu, bosan lah tu. Betul tu puan Elora Liam. Saya kait balik apa poin tu, bukan puan kata, mungkin kata itu dikata oleh orang lain. Bosanlah kasih sayang ni. Saya tolong jawab balik. Bukan saya tuju pada puan Elora Liam. Statement yang puan tulis tadi itu adalah mungkin daripada bosanlah ustaz ni. Memang ada. Saya nak tanya, dalam bosan-bosan cerita tu dah kuasai ke kasih sayang? Nampak? Ada, biasalah tu. Saya dulu lagi kena. Tak habis-habis nak cerita. Sebab apa? Memang tak habis-habis ceritanya pun. Duk cerita, nak bagi explain pun tak betul. Nak jadi isteri part time lah. Nak jadi menguasai satu lah, berkongsi lah. Masing-masing nak cari. Sebab apa begini, minta maaf cakap. Bila yang jahil berbicara, sehingga kan mereka berbicara kok suka mereka. Habis yang alim ataupun yang Allah beri kelebihan tahu ni nak diam ke? Sebab tu saya kena cakap dan cakap dan cakap dan cakap dan cakap. Sebab yang jahil dia berbicara tak berhenti-henti ni. Bagi contoh. Moga-moga yang mana menonton ni, dapatlah faham. Ustaz, macam mana kita nak meraih kasih sayang dari Allah? Buat apa yang Allah suka. Allah suka apa? Allah suka lihat dia kan? Dapatlah kasih sayang Allah. Allah suka menjalankan segala suruhan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Bagus. Nak memahami, bagus. Alhamdulillah. Meraih kasih sayang Allah. Buat apa yang Allah suruh lah. Tinggal apa yang Allah larang. Benar Tuan Akram. Ya Ustazah Janita Harun, kalam kebatilan bersama kalam kebenaran. Inilah tugasnya. Banyak kalang-kalang. Lepas ni pula insya-Allah kita akan masuk perincian. Saya akan tunjukkan contoh-contoh kalang. Antara macam ni lah isteri part time. Ini kalang batil ni. Macam ada me time. Bila suami kahwin dua, ada me time. Siapa kata? Time kita dengan Allah. Tak ada me, tak ada masa kita. Semua masa untuk Allah. Habis rehat hak badan. Ialah hak badan tu untuk rehat supaya badan boleh beribadat balik. Tak ada hak tu ikut suka kita nak buat apa. Kita tak ada hak atas masa untuk melakukan apa yang kita nak. Semuanya ditentukan oleh Allah dengan kekuasaannya. Cuma Allah bagi kita kelonggaran untuk kita mengatur, mengikut kesesuaian kita. Dengan akal yang ada, dengan iman yang waras. Dengan akal yang waras, dengan iman yang jelas. Tak ada ikut masa kita, kau sukalah. Nak ini orang tengah free ni. Yes, tak payah nak berkhidmat. Mana boleh begitu. Ini batil ni. Isteri part time tak wujud. Tak wujud isteri part time, tak wujud suami part time. Saya tak nak je faham isteri full time suri rumah. Isteri part time kerja. Mana boleh awak keluar kerja pun awak isteri juga. Lagi bahaya. Lagi banyak cerita je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Orang baru masuk dalam kuliah ni, ilmu ni luas. Mungkin tak faham lagi tu ustaz. Tak apa. Dia tak ada beza baru dengan lama. Kadang-kadang yang baru pun lagi cepat memahaminya. Sebab terbuka bagaimana Allah pilih dia untuk menerima. Itu saja.
Yang lama, alhamdulillah. Lagi banyak faham kan? Syukur alhamdulillah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu untuk malam ni. Allah Akbar. Benar Ustaz, demi masa manusia ni buang masa je banyak bercakap benda-benda yang batil. Mana sayang pun tak terjemah, berjanji palsu, auta semata-mata. Luar biasa Ustazah. Jadi Tarun, mantap. Benar tu. Oh, batil tu maksudnya palsu bunga lawang. Batil. Hak wal batil. Batil maknanya yang palsu. Yang palsu dan yang Allah murka. Tu batil. Ha? Khair. Baik, insya-Allah syukur setakat itu dulu pada malamnya penuh barakah ni. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini insya-Allah Allah berkati, Allah rahmati, Allah bantu kita untuk faham insya-Allah. Apa yang kita bincangkan ni tak ada lain untuk menambahkan lagi kefahaman, mendekatkan diri kita pada Allah, bukan nak menuding jari ke siapa-siapa. Semuanya adalah untuk kita renung kepada diri, untuk muhasabah dan untuk kita kembali memperbetulkan balik apa sahaja yang telah keluar daripada landasannya. InsyaAllah. Nah, moga-moga Allah berkati kita semua. Yang lama pun selalu kena. Itulah macam tak lama je kan. Puan-puan macam orang baru juga dibuatnya. Tak ada beza. Setiap hari ilmu baru sebenarnya. Tak ada lama. Setiap hari adalah hari yang baru bagi kita. Semuanya hari yang baru. Hari ni hari yang baru sebenarnya. Besok pun hari yang baru. Bila kita hari-hari baru, itulah hebatnya Islam ni, sentiasa perbaharuilah niat. Perbaharuilah kalimat thayyibah. Kan Nabi katakan, sebab memang baru. Nikmat ni sentiasa nikmat, macam makan. Padahal tadi baru makan. Kejap lagi lapar balik nak makan. Padahal baru makan. Itulah Ustaz, macam tak ingat-ingat dia makan. Memanglah. Nikmat ni sentiasa baru. Mana ada kita makan je bosan. Saya dah bosan lah makan Ustaz. Dah 10 tahun makan dah saya bosan lah. Mana tak lama lah tu. Mana tak lama lah kalau dia makan pun dah bosan. Tak lama dah qalu innalillah dah tu. Tak lama dah. Jadi insyaAllah memanglah. Sama je kan. InsyaAllah. Moga-moga Allah berkati kita semua. InsyaAllah. Khair. Baik. Akhir kalam daripada saya insyaAllah. Jaga solat, jaga selawat, jaga khidmat, jaga taat. Moga-moga semuanya mendapat nikmat dan selamat daripada ancaman Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Doakan sahabat-sahabat semua ni istiqamah. Cabarannya kuat untuk istiqamah ni. Yang paling susah adalah istiqamah sebenarnya. Istiqamah tu yang paling susah. Moga-moga Allah bantu kita untuk istiqamah. Moga-moga yang menonton pada malam ni semuanya insya-Allah Allah pilih kita semuanya dimasukkan ke dalam syurga-Nya tanpa hisap. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Jadi cukup setakat tu. Moga-moga Allah temukan kita lagi pada siri yang seterusnya. Wallahu alam. Jadi kita akhiri dengan kita sama-sama tangguh baca dengan tasbih Farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.